Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyentuni pemain laginan rugby dunia Sonny Bill Williams di Ibu Negara semalam. Beliau dan pemain kelahiran New Zealand itu meluangkan masa kira-kira sejam pada majlis makan tengah hari di sebuah restoran. Bekas pemain All Blacks itu turut mengadakan buku biografinya yang berjudul You Can Stop the Sun from Shining kepada Perdana Menteri. Hadir sama Menteri Komunikasi Fahim Fadzil dan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbahan. Datuk Seri Anwar dan Sonny kemudiannya menaiki kenderaan bersama ke Masjid Negara untuk menunaikan solat Jumaat. Kejohanan berbasikal Triasia ACC 2024 di New Delhi, India, dua pelumba negara, Muhammad Shah Firdaus Shahrom dan Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri mempamerkan aksi memberangsangkan selepas meraih pingat gangsa dalam acara pecut lelaki dan wanita. Muhammad Shah Firdaus menambahkan saingan dengan keputusan 2-0 ke atas wakil Taiwan Shi Fengkang pada perlumbaan penentuan tempat ketiga. Terdahulu pemenang pingat perak acara Kirin di kejohanan Piala Negara-Negara USA itu gagal melangkah ke final selepas tewas kepada wakil China Li Ziwei 0-2 dalam saingan separuh akhir. Sementara itu, Nurul Izzah Izzati mengiringi kejayaan sama selepas menewaskan wakil Jepun Aki Sakai 2-0. Izzah terlepas peluang untuk merebut pingat emas dan perak selepas tewas kepada wakil China Tong Mengki 0-2 di peringkat separuh akhir. Pemain persaingan lelaki negara Ziong telah menerima suntikan bagi meredakan kesakitan tulang belakangnya. Rawatan itu diharap dapat membantu pemain berkenaan beraksi pada dua kejohanan di Eropah iaitu terbuka Perancis dan All England pada bulan depan. Ia adalah suntikan kedua diterima oleh Eun Ziong selepas kali pertama ketika kejohanan badminton berpasukan Asia BATC baru-baru ini. Pengarah Kejurutian Akademi Badminton Malaysia ABM, Rexy Manaiki berkata, beliau berharap ada perkembangan positif selepas dia menerima suntikan itu. Susulan kecederaan itu, pemain berusia 23 tahun berkenaan sebab ini hanya menjalani latihan ringan. Dalam masa sama, Eun Ziong kini sedang memburu slot ke Sukan Olimpik Paris 2024. Pemain itu ketika ini berada di ranking ke-15 dalam ranking Race to Paris. Sebuah negara hanya boleh mempunyai maksimum 2 pemain dalam satu kategori perseorangan. Dengan syarat kedua-duanya berada pada kedudukan 16 teratas pada penghujung tempoh kelayakan Race to Paris dijadualkan pada 28 April ini. Beralih ke Liga Hoki Malaysia, pasukan TNB Thunderbolts mencatat kemenangan ke-6 selepas membelasah GMNBs 8-2 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. TNB Thunderbolts yang dibimbing M. Kaliswaran tidak menunggu lama untuk berada di hadapan Musi Syahmin Naim Abdul Hamid pada minit ke-6. 7 minit kemudian, GMNB semakin ketinggalan apabila Azimuddin Syakir Kamaruddin menyempurnakan pukulan sudut penalti. Seminit selepas itu, Muhammad Amirul Hanif Mamat meletakkan TNB Thunderbolts semakin selesa di hadapan juga menerusi pukulan sudut penalti. Suku kedua menyaksikan S. Kartish Kisan merapatkan jurang buat GMNBs pada minit ke-20. Keputusan 3-1 kekal sehingga berehat. Suku ketiga menyaksikan TNB Thunderbolts kembali menjalankan kedudukan pukulan sudut penalti Amirul Hanif pada minit ke-33. TNB Thunderbolts juga terus mendominasi dengan meledakkan gol ke-5 menerusi Irfan Shah Shahruddin pada minit ke-36. GMNB semakin tertekan apabila Amirul Hanif mencipta hat-trick menerusi satu lagi pukulan penalti. Sebelum tamat suku ketiga, GMNBs berjaya menambah gol kedua pada minit ke-45 menerusi penalti stroke yang disempurnakan oleh Warren George. Bersama suku keempat, Amirul Hanif menambah gol keempat menerusi pukulan penalti pada minit ke-53 diikuti jaringan padang oleh Navinesh Pakidner seminit selepas itu. Kemula isu tunggakan gaji yang melanda kelab Kuala Lumpur City FC sejak musim lalu masih belum berakhir. Mengesahkan perkara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA, Khalid Abdul Samad berkata masih ada tunggakan kira-kira RM2 juta. Menurutnya, tunggakan itu termasuk bayaran gaji pemain dan pengurusan kelab selama 2 bulan. Dia berkata, isu tunggakan itu berlaku susulan pengurangan bajet daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL iaitu daripada RM10 juta kepada hanya RM5 juta.
hutang gaji yang tertunggak adalah untuk bulan Oktober dan November. Tetapi oleh kerana perubahan musim, jadual musim yang dilakukan, maka terlajak masuk Disember. Apa khabar angin yang mengatakan sampai 4 bulan tertunggak dan sebagainya adalah tidak benar. Kita tertunggak hanya bulan Oktober dan November, dan yang Disember punya adalah di luar daripada jadual, tetapi kita akan cover dan kita akan runding dengan players. Khalid bagaimanapun menegaskan kelab itu tidak akan mengurangi bajet perbelanjaan sebanyak 14 juta ringgit bagi musim ini. Pengajuan Rally Sprint X1 yang kini memasuki edisi ketiga tahun ini turut mempertaruhkan kategori Rookie Cup. Kategori itu bagi memberi peluang peminat sukan pemotoran tempatan untuk hadir sebagai pelumba tanpa perlu memiliki pasukan lumba secara profesional. Pengarah perlumbaan Radwan Rashid berkata lebih menarik bagi kategori berkenaan pelumba boleh menggunakan kenderaan kegunaan harian mereka. Menurutnya, pelumba itu mendapat sokongan Kementerian Belia dan Sukan KBS serta mendapat pengiktirafan oleh Badan Induk Sukan Pemotoran Tanah Air MAM. Sebab kita ingin sukan rally ini kembali bersinar di Malaysia. Sebab itulah kita juga buat Rookie Cup, iaitu untuk orang-orang baru menyertai, di mana menggunakan kenderaan biasa on the road, tidak perlu road cage, dan juga dia adalah orang yang betul-betul baru dalam sukan rally. Rally Sprint X1 dijadualkan membuka tirai pada hujung minggu ini bertempat di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang dan tiada sebarang tiket dikenakan kepada pengunjung. Liga Eropah juara 3 kali Liverpool akan berdepan Sparta Prague pada kelompok 16 terakhir dalam undian yang dilakukan di Nyon, Switzerland. Pemain tengah Real Madrid, Toni Kroos akan kembali menjarum jersey pasukan kebangsaan Jerman selepas 3 tahun bersara di peringkat antarabangsa. Pemain yang berusia 34 tahun itu yang menjulang Piala Dunia 2014 sebelum ini mengumumkan persaraan pada Julai 2021 selepas Jerman tersingkir di peringkat 16 terakhir pada kejuaraan Euro 2020 di Wembley. Toni Kroos kembali buat pertama kali di peringkat antarabangsa pada 2010 dan telah membuat 106 penampilan untuk Jerman. Dia juga menang 5 kali Piala Liga Juara-Juara bersama Bayern Munich dan Real Madrid. Jerman menjadi tuan rumah Euro pada 14 Jun dan akan diadakan di 10 bandar dengan peranan terakhir akan diadakan di Berlin pada 14 Julai. Juara dunia 4 kali itu telah tersingkir pada pusingan pertama pada 2 Piala Dunia terakhir pada 2018 dan 2022. Juara Jerman Julian Nagelsmann mengambil alih pada September 2023 dengan permulaan yang tidak baik. Pasukannya hanya memenangi 2 daripada 6 perlawanan terakhir. Mereka juga tewas dalam 2 perlawanan terbaru menentang Turki dan Austria pada November. Lawan seterusnya adalah Perancis dan Belanda pada bulan Mac. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani dan salam sukan untuk semua.